Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muka surat 9. Bangga yang kedua tu, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa orang yang telah bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat daripada siksa dan mereka pula akan meroleh azab yang tidak terperi sakitnya itu. Di ayat ini, iaitu ayat surah Ali Imran kan, ayat 188 tu lah ayatnya. Jangan sekali-kali engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa orang-orang yang gembira dengan apa mereka telah lakukan, mereka pula suka dipuji dengan apa mereka lakukan. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka keselamat di siksaan. Baik, kita masih lagi baca dalam tajuk bab riak dan sum'ah kan. Riak iaitu riak itu maknanya menampakkan amal perbuatan kan, yang dilakukan tu tujuannya adalah untuk dipuji. Untuk dipuji. Dia melakukan sesuatu amalan itu untuk dipuji. Jadi kita tak tahulah dia buat itu untuk dipuji ke ataupun kerana Allah, kita tak tahu. Tetapi ini adalah riak ni ataupun sum'ah ni. Riak adalah menampakkan perbuatan amalan itu dengan tujuan untuk dipuji, orang puji. Sum'ah pula memperdengarkan akan amalan-amalannya untuk disanjung, dipuji jugalah. Jadi riak dan sum'ah ni kita tak bolehlah nak tudi jari orang tu riak ke sum'ah ke. Dan tak payah pun. Kan. Dan tak payah pun kita kata dia tu riak dah tu, dia tu sum'ah dah tu. Tidak. Ada ketikanya amalan yang dilakukan itu kerana Allah. Sangkaan kita saja dia riak. Mungkin dia mengkhabarkan sesuatu yang dia lakukan itu bukan kerana sum'ah, tetapi untuk mendapatkan satu jawapan daripada seseorang yang lebih alim daripada dia kan? Bila dia menceritakan, malam tadi saya begini, amalan saya begini, buat jadi malam tadi saya bangkit tu saya terus buat witir, lepas tu saya pun buatlah sunat wuduk lah, apa semua tu. Boleh tak macam tu? Kan. Dia bukan nak cerita tentang riak dia tu, bukan nak cerita tentang sum'ah dia tu, tidak. Tetapi dia nak mendapatkan jawapan adakah diboleh ataupun tidak. Sebab selepas kita sembahyang tarawih dah sembahyang witir dah, saya pun bangkit sembahyang witir lagi. Boleh ke tak boleh? Kan. Jadi dia nak kepada jawapan, bukan kita pandang oh dia ni sum'ah ni nak cerita dia punya amalan kepada kita, tidak. Jangan.
Jangan kita anggap macam tu. Tetapi walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada nabi kita, kan, memberitahu kepada nabi kita, kerana benda-benda yang ghaib ini adalah sesuatu benda yang di luar daripada pengetahuan kita. Riya dan sum'ah ini kita tak tahu niat di hati itulah. Sama ada perbuatan itu riya ataupun perbuatan sum'ah, itu semua terbit daripada hati. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui benda-benda yang ghaib. Maka Allah memaklumkan kepada nabi kita berkenaan dengan ada musuh-musuh, kan, iaitu iaitu daripada qaum min ahli nifaq kanu yaq'uduna, kan, mereka ini orang-orang ahli orang ahli munafik ni, kan. Mereka ni selalu nak orang kata nak cari gaduh lah, kan, ataupun mereka ni selalu nak bertengkar dengan Nabi, ataupun mereka ini suka menunjuk-nunjuk amalan mereka ini kepada Nabi, kan. Jadi Allah Ta'ala kata wala tahsabanna allazina yafrahuna bima atau, kan, jangan sekali-kali engkau menyangka wahai Muhammad bahawa orang-orang gembira dengan apa yang mereka telah lakukan itu. Daripada segi fizikalnya kita nampak mereka tu seronok macam nak pergi perang, seronok nak buat ibadat, kan, dengan apa yang mereka telah lakukan tu. Dan mereka pula suka dipuji, kan, mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka lakukan. Ini sifat orang-orang munafik. Tu yang kata munafik ni pepat di luar, rencong di dalam. Maknanya pada zahirnya kita nampak dia adalah orang yang elok, yang bagus, yang baik. Tetapi rupanya hati tu rencong, hati tu tak betul. Jadi Allah bagi tahulah bahwasanya ada di kalangan yang mereka berada di sekeliling kamu itu, mereka itu adalah orang-orang nifaq, orang-orang munafik. Mereka suka dipuji. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan selamat daripada siksaan, kan. Dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terberi sakitnya. Ini azab, ini nak cerita berkenaan dengan orang munafik. Sifat riya, sifat sum'ah ini adalah sifat-sifat munafik. Sifat ni musuh dalam selimut. Kita tak tahu. Kita saja yang tahu. Sama ada kita riya ataupun sum'ah. Orang mungkin tahu, orang mungkin tak tahu. Orang mungkin tuduh kita kata riya, mungkin orang tuduh kita sum'ah, mungkin juga orang kata dia bukan riya, dia bukan sum'ah. Jadi maknanya adalah orang panggil apa? Tindakan kita itu ada orang yang menyebelahi kita ataupun tidak. Tapi hakikatnya kita mengetahui adakah kita riya ataupun tidak, kita sum'ah ataupun tidak. Maka orang yang riya dan sum'ah ini Allah Ta'ala bagi tahu walahum azabun adim, bagi mereka itu azab yang pedih. Kerana ibadat itu mereka syirik, menyemutukan dengan sesuatu. Mereka riya, makna beramal bukan kerana Allah, tetapi kerana lain, kerana makhluk lain. Sum'ah mengkhabar-khabarkan amalan mereka itu, kan, bukan kerana Allah, tetapi untuk mendapat sanjungan. Ini Tuhan sebut walahum azabun alim. Kemudian dalam surah An-Nisa, kan, ayat 51, kita tengok di ayat 51 pula. Surah An-Nisa. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wad-taghut wa yaqulun
wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ayat ni adalah ayat 51 daripada surah Nisa. Iaitu, tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab, iaitu orang-orang yang diberi kepada mereka itu kitab-kitab Taurat. Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain daripada Allah dan kepada Taghut, dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir, orang musyrik di Mekah, bahawa mereka, yakni kaum musyrik itu, lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman. Ayat ni surah An-Nisa, kan? Cerita berkenaan dengan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya mereka yang ada rasul. Mereka umat yang ada rasul. Taurat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka ada kitab dan mereka ada rasul. Macam juga kita ada kitab, ada rasul. Kita ada kitab namanya Al-Quran atau Al-Furqan, dan kita ada rasul namanya Muhammad. Maka apa yang Rasulullah Nabi Muhammad sebut, kata itu wahyu daripada Allah, maka itulah wahyu daripada Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Musa, mereka membawa ayat-ayat daripada Allah, wahyu daripada Allah kepada umat mereka itu. Tapi Allah Ta'ala sebut, bagi tahu kepada Nabi kita berkenan berhubung kait dengan orang-orang ahli kitab. Tidakkah kau perhatikan? Kan? Tidakkah kau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad? Dia kata, Allah Ta'ala panggil Muhammad lah. Alam tara. Adakah tidak kamu melihat? Kan? Kalau kita tak boleh panggil Muhammad. Kita panggil Nabi Muhammad atau Rasulullah. Tidakkah kau melihat? Allah Ta'ala kata, tidakkah kau memperhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberi sebahagian daripada kitab Taurat? Apa yang peliknya? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah selain pada Allah Ta'ala. Mereka percaya kepada penyembahan. Mereka percaya kepada lain yang mereka sembah. Iaitu, apa dia? Yu'minuna bil jibti wa taghut. Iaitu, siapa yang mereka sembah tu? Iaitu, jibti wa taghut. Kan? Jibti wa taghut ni, apa ni disebut? Iaitu kadal musyrikuna ya'budunahuma min dunillah. Mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Mereka menyembah tu, kan? Iaitu ada kata berhala dan ada kata syaitan lah. Kan? Makna berhala lah tu, berhala ataupun apa ni, penyembahan lain pada Allah Ta'ala. Kanal musyrikuna ya'budunahuma min dunillah. Kan? Jadi mereka dah tahu dah dalam Quran dan dalam Taurat menyebut tentang keesaan Allah, tentang Tuhan itu adalah Allah. Sebab rasul-rasul mana sekalipun, nabi-nabi mana sekalipun, mereka akan membawa mesej ataupun mereka akan membawa satu fahaman akidah kepada umat mereka itu. Yang pertama sekali, Ubudullah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Semua rasul-rasul macam tu. Tak terkecuali juga Nabi Musa, dia juga akan menyebut tentang sembahlah Allah. Tapi orang-orang umat-umat ni, mereka sembah kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kan?
Mereka percaya kan, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada benda disembah selain pada Allah Taala dan kepada taghut. Dan mereka pula berkata apa? Wa yaquluna lil ladzina kafaru. Kan? Haulai ahada minal ladzina amanu sabila. Dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir kaum musyrikin di Mekah bahawa mereka kaum musyrik itu lebih betul jalan agama daripada orang-orang yang beriman, iaitu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka dah diberi kitab, dah diberi rasul, dah dimaklumkan tentang ketuhanan tentang Allah SWT, tapi mereka tetap semua yang baik. Maknanya mereka beramal, bukan beramal penyembahan yang sebenar, tapi mereka beramal penyembahan yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu maknanya riak juga tu, masuk riak juga. Mereka mempamerkan amalan mereka itu, pengabdian mereka itu kepada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah An-Nisa juga ayat 142 pula. Kan? Ni tengok. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, kat sini sebut orang-orang munafik. Jelas disebut ni. Kan? Orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Orang-orang munafik tadi dalam ayat surah Ali Imran juga disebut orang-orang munafik juga, kan? Yang ni ayat surah An-Nisa itu orang-orang kafir lah. Mereka sembah daripada Allah Ta'ala ni orang kafir. Munafik dan kafir ni pada hakikatnya sama. Sama daripada segi penyembahan itu bukan penyembahan kepada Allah Ta'ala. Makna mereka tidak mengakui tentang keesaan Allah dan mereka tidak mengakui tentang ketuhanan Allah tu. Sebab tu mereka akan bertuhankan kepada lain daripada Allah Ta'ala. Kalau dalam suratul Baqarah disebut apa ni? Wa iza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kan? Mereka ni orang munafik ni, kalau kita tengok dalam suratul Baqarah ayat yang mula-mula tu, Allah Ta'ala cerita orang beriman, Allah cerita orang kafir. Orang beriman ni tak banyak Allah cerita, senangnya. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat tu sikit yang bawah sampai bawah tu. Kemudian orang kafir juga Allah cerita tak banyak. Innal ladzina kafaru fasawun, kan? Orang kafir ni sama saja. Sama ada kamu bagi tahu ke tak bagi tahu ke, sama aja. Tetapi Allah cerita tentang orang munafik ni panjang kisah dia. Kisah dia cukup panjang. Dan di antara ayat ni, wa iza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik ni dia kepura-puraan dia. Pura-pura. Pura-pura itu hipokrit. Maknanya seolah-olah dia sembah Allah, seolah-olah dia agama, tetapi dalam hati dia tu, kepercayaan dia tu tidak kepada agama. Dia masih lagi dalam keadaan was-was, masih lagi dalam keadaan syok. Kan? Betul ke ada Tuhan? Betul ke ada Allah? Betul ke ada akhirat? Betul ke ada syurga? Betul ke ada hisab, ada neraka? Betul ke mati besok malaikat mai tanya soal muka nangkiat, macam mana nak soalnya? Bila disebut, bila malaikat seru panggil, disoal,
nak jawab macam mana, orang dah mati dah, dia menggunakan akal. Menggunakan akal. Sedangkan akal ini dia ada batasan dia, kan? Pemikiran kita ni ada batasan dia. Ada lagi hukum yang di luar batasan akal kita, kan? Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dia ditanya oleh orang-orang musyrikin berhubung kait dengan Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar kata, siapakah yang memaklumkan kepada kamu tentang perjalanan ini? Dia tanya balik kepada orang tu. Bukan dia tak percaya, tapi jawapan itu dia nak bagi satu jawapan supaya mereka yang mendengar jawapan ini benar-benar memahami. Ini bukan satu cerita-cerita daripada sebarangan orang. Siapakah yang daripada mana kamu mendengar? Siapakah yang mengkhabarkan kamu tentang perjalanan ini? Kata orang Quraisy Yahudi Mekah, kawan kamu lah, Muhammad. Kan? Dia pakai jawab Muhammad. Kalau Muhammad bin Abdullah itulah, kalau Muhammad Rasulullah itulah yang mengkhabarkan perjalanan dia sehingga Sidratul Muntaha, balik pada malam yang sama, maka bukan setakat tu saja aku percaya, malahan jauh daripada tu pun aku tetap percaya. Akal tak sampai, tetapi keimanan kita tentang kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu jauh tidak ada bandingannya dengan kekuatan makhluk ni dah. Jadi kalau dah Rasulullah yang sebut macam tu, kuasa yang ada pada Allah itu pada akal kita walaupun tak masuk akal orang kata, tapi Allah boleh kan mengadakan dengan kehendaknya tu. Fa'alul lima yurid. Sesungguhnya orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah. Iaitu macam mana tipu daya mereka tu? Mereka dengan perbuatan kepura-puraan beriman. Kan? Pada zahirnya yukhadi'unallah. Mereka tu sebenarnya yukhadi'unallah, melakukan tipu daya ke Allah. Wa huwa yukhadi'uhum. Sedangkan mereka tu tipu. Itulah ayat tu. Ayat Suratul Baqarah pada sebut tu kan? Kan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Depa tak rasa depa tu tipu Allah. Kan? Kadang-kadang kita pun jaga tu kan, kadang ada sifat-sifat tu juga rasa macam betul dah. Kan? Tapi kita tipu diri sendiri. Kita duk rasa kita nak tipu Allah. Kan? Padahal kita tipu diri sendiri. Contohnya kita orang kata semayang kan. Bila semayang ni bila semayang kita pun bacalah ayat Quran. Bila baca ayat Quran, kita ni bacanya tak belajar tajwid. Bila tak belajar tajwid ni, baca ni ikut dan lah. Kan? Ikut dan. Kalau Allah Ta'ala tanya baca dah, baca. Saya baca. Kan? Baca. Tapi nak tipu siapa? Kan? Kita makmum duduk di belakang baca, siapa dengar? Siapa tak dengar? Semua orang kata kita semayang. Padahal besok ni, bangkit di akhirat besok, dalam kitab Mizanul Kubra ada disebut, dalam kitab Mizanul Kubra, maka keempat-empat imam mujtahid akan ada di sana. Sebab kita ni melaksanakan ibadat fiqh ni, kita bertaklid kepada mazhab. Kita mengikut kaedah Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i bertanggungjawablah terhadap apa yang kita lakukan ni. Jadi kita pun pergilah besok ni, di akhirat besok ni,
kita pun berdialog dengan Allah Ta'ala. Saya baca. Baca. Maka malaikat kata, kami dengar dah baca, tapi tak baca. Pasal baca tak betul. Baca tak betul, tak belajar, jadi tak betul, tak baca. Saya baca. Nak tipu diri sendiri. Jangan nak tipu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada malaikat. Bukan Allah Ta'ala tak dengar. Tetapi sebagai formalitinya tu, Allah Ta'ala ada malaikat. Ada catatan. Sedangkan Allah Ta'ala maha mendengar. Kan? Dia tipu diri sendiri sebenarnya. Bukan tipu Allah Ta'ala. Orang munafik itulah tipu diri sendiri. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka keadaan munafik. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah Ta'ala menipu mereka itu. Mereka rasa tak ada apa. Mereka rasa dah okey dah, kan? Kan? Dah boleh dah. Dah bagus dah, dah baik dah. Tuan-tuan, orang-orang munafik ni, dia sentiasa dalam keadaan merasa agama pada dia tu bukan satu perkara yang diambil berat. Dia rasa agama tu membebankan. Cuma tak dapat tidak, dia buat juga tu bukan kerana Allah. Cuma besok takut sekali lagi orang kenuri tak main rumah dia. Kan? Mati besok ni orang tak mari semayang dia. Jadi dia duk rasa apa dia buat itu kerana dia nak mengkaburkan kan pandangan orang tu supaya dia ni orang Islam juga. Jadi orang percayalah dia Islam. Pada Allah boleh ke tipu? Bolehkah kita buat kita ni amalan Islam tetapi batin kita tidak berkeyakinan yang kita tu yakin tentang perintah suruh Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala tu yakin ke tidak kan? Itu kadang-kadang orang munafik ni, kalau orang-orang beriman, kalau orang-orang alim kan, orang-orang alim khususnya, dia bila melihat seseorang itu, dia dapatlah teka, orang katakan. Teka tu maknanya macam kita kata ramalan kaji cuaca lah kan. Duk teka ramalan, nama pun ramalan kaji cuaca. Orang-orang alim ni dia akan tengok gerak-geri, dia akan tengok daripada segi percakapan, kan, dia baca semua tu dia tahu dah. Adalah tu tanda-tanda munafik. Kita tak tahu kan, kita ni tak reti nak baca. Kan, tu yang duk kena tipu selalu. Dia kena tipu selalu kita ni pasal kita tak reti nak baca cakap dia, tak reti nak tengok gerak-geri dia, tak reti kita tak. Jadi orang munafik ni tu kata musuh dalam selimut. Tu yang kita bimbang. Bukan kata orang tu kod-kod kita pun jadi macam tu kan. Kod-kod kita ni ambil agama ni, ambil tu rasa dah agama sangat dah. Kita rasa dah agama dah bubuh kepiah ke, bubuh serban ke, bubuh jubah ke apa semua ni, main ke masjid ni. Kita rasa kita dah agama dah. Kan? Adakah boleh kita tipu orang, tipu Allah Ta'ala dengan bubuh kepiah, bubuh serban, bubuh jubah ni kan? Nak tipu Allah Ta'ala? Tak boleh. Kalau orang boleh. Orang boleh, orang duk kata bagus ke ni pun. Tu yang berlaku dulu di masjid mana tak tahu. Dia macam itulah, dia pakaian dia apa semua ni, dia main dia duduk di masjid tu. Duduk masjid tu kan. Jadi dia kata dia duduk tengah cari orang, dia kata adik-beradik apa semua tidak kan. Tak jumpa lagi, dia nak tumpang dah duduk sini. Tumpang dah duduk sehari, 2 hari, 3 hari. Sampai Tok Siok tu yang mari tu bagi kunci dekat dia. Dah rasa percaya dah ni. Kan? Tu macam cerita Piramli tu kan, apa cerita apa kan. Hei, takkan Pak Lebay nak menipu? Kan? Kan? Kan Pak Lebay nak menipu? Bukan kita kata Pak Lebay menipu, tapi dia memperwatakkan dengan agama. Kan? Kadang-kadang orang ni dia menggunakan orang agama pun boleh, ataupun dia sendiri agama.
Kita tak cerdas apa lah. Kita cerita takut kita ni je lah. Itu je. Jadi bila Tok Siap pun bagi kunci, dia kata, Tok Siap kata, nak lah kunci pasal hang main awal. Kan, tengok duk kaki 5, sagi ucap macam. Dapat kunci tu, kira kipas angin lebuh lah. Kapek apa semua ni. Dia memperwatakkan pada zahir tu, dia seorang Islam. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, wa iza qamu ila solah qamu kusala. Yang ni yang kita bimbang, kan? Kalau pada zahirnya kita nampak, kadang-kadang ada di kalangan kita ni, kan, yang orang panggil apa, tak apa nak heran seruan daripada Bilal. Bilal dah sebut dah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Sesungguhnya sembahyang nak didirikan dah, sesungguhnya sembahyang nak didirikan dah. Tu imam dah duduk depan dah. Kalau kita kiaskan imam tu driver bas, driver duduk atas bas lah. Yang kelendon kata, oi, main bas nak tolak dah. Kita duduk perkena kopi lagi. Tunggulah kena kopi tu. Kan? Driver kata, habis kamat, main, bas nak bergerak ni, bas nak bergerak dah. Semua ni. Kita duduk perkena kopi lagi, kan? Habis dia kata main tu, apa driver pun masuk dia jalan. Tapi pasal jemaah ni dia tak berjalan macam bas. Ada juga yang dia duk tunggu tok imam baca ayat yang terakhir baru dia nak masuk. Main tarawih. Kan main tarawih. Dia bacalah, belajar sikit bab masbuk muafiq ni. Jadi dia tunggu tok imam baca. Alam tara kaifa fa'ala. Yang itulah ayat tu memang dia pacam lah, kan. Kalau tok imam bawah Quran tu pakai tak cam lah. Bukan Quran apa, ayat tinggi-tinggi kan. Kalau ayat Quran dah cam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka dah Fatihah dia dah tok imam baca. Alam tara kai, dia tunggu bawah lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim, dia berbangkit usalli sunatan tarawih. Allahu akbar. Ti imam tarmihim bi hijarati masjid faj'alahum kasmapun. Dia dan Malik Yaumiddin tu imam rakaat, dia berrakaat dapat masbuk. Kan? Tu ada ciri-ciri kusala tu lah. Ada ciri-ciri malas nak buat ibadat. Kan? Malas nak buat ibadat. Bukan kata sembahyang je tuan-tuan. Mana-mana ibadat kalau kita ambil lebih kurang saja. Sini mungkin dia punya orang kata apa disebut sebagai solat, kan? Disebut solat. Begitu juga kalau lain. Kalau sembahyang pun dah berdiri dalam keadaan kusala, kan? Di situ malah qala wa iza qamu ila salah qamu kusala yuraunan nas qala hum al munafiquna. Kan? Orang-orang munafik disebut dalam syarah ni, dia kata tu. Pasal apa segan, malas nak bangkit sembahyang ni, pasal tak rasa sembahyang ni. Kalau tak sembahyang pun bukan ada apa pun. Dah rasa gitu. Kalau tak sembahyang pun, kan? Aku makan gitu, minum dulu juga. Kalau sembahyang pun macam tu juga. Dia rasa macam tu, kan. Nun dia tak ingat pahala orang yang bersama dengan imam takbir ihram tu. Dia tak rasa pahala yang Allah nak bagi tu, pahala itulah yang akan ditimbang besok di akhirat. Dia tak rasa nak rebut sebanyak mungkin pahala. Kan pahala orang yang takbir selepas tu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Pahala tu seisi dunia pun kalau digadai tak sama lagi pahala tu. Kan? Itu diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, cerita berkenaan dengan seorang sahabat yang asyik membeli barangan, dagangan, apa semua ni. Yang sahabat tu beli bukan untuk keperluan dia, keperluan masyarakat Islam. Makna fardu kifayah.
Tiba-tiba terlewat untuk masuk takbir bersama imam. Maka ditanya kepada Nabi, katanya, maka Nabi kata, kalau digadai seisi dunia ni pun belum cukup lagi untuk cover pahala takbir ihram tu. Yang kata bersama imam tu maknanya imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kalau lewat masuk dah tentu pahalanya kurang. Apatah lagi sampai tayat akhir baru nak masuk, lagi kurang. Jadi kalau dah kurang pahala, dah tentulah berat di akhirat besok tak berapa berat. Pahala ibadat ni tak apa berat, pahala ibadat ni tak apa berat. Jadi kita nak ke pahala yang banyak supaya berat, supaya kita dapat masuk dalam syurga. Syurga pula, syurga yang kita pilih tu lah. Iaitu hanya bertujuan riak, dia kata. Mereka berdiri dengan malas, mereka hanya bertujuan riak. Yura'unan nasa, mereka yang menunjuk-nunjuk, memperlihatkan semua itu kepada manusia. Supaya apa? Ni dah dengar. Supaya disangka bahawa mereka orang beriman. Kan? Disangkanya orang beriman. Disangkanya mereka ni orang Islam, disangkanya mereka ni orang beriman, disangkanya orang ni baik. Kan kita sukalah kalau orang kata kita ni orang baik, orang beriman, orang yang bagus, apa semua ni. Tapi perbuatan mereka itu menampakkan mereka itu bukanlah orang yang beriman yang sempurna. Yura'unan nas, mereka memperlihatkan ibadat itu akan manusia. Kan? Bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita buat ibadat ni kerana manusia, di akhirat besok Allah Taala kata, pilah kepada manusia tu. Yang kamu buat kerana dia tu, pilah tuntut pahala dekat dia. Pasal apa nak tuntut pahala dekat aku pula? Yang pahala yang aku bagi ni, kata Allah, adalah mereka yang benar-benar melaksanakan ibadat kepada aku. Masa tu baru kelang kabut. Pasal mana ada pahala selain daripada Allah? Allah sajalah yang boleh memberi pahala kepada hamba-hambanya di akhirat ini. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan semayang melainkan sedikit sekali. Yang ni jangan-jangan orang munafik macam itulah. Orang hari ni orang kata apa? Ada free aku semayang lah, ada free aku main mengaji, ada free aku pergi masjid. Kira ada free. Kan? Bukan kata nak semayang tu free tak free kena semayang. Free tak free kena main juga kuliah. Sebab ilmu ni mana satu benda yang cukup bernilai harganya. Nabi sebut dalam satu hadis, dikatakan, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang nak kejayaan dunia mestilah dia dengan ilmunya, ilmu. Kejayaan di dunia ni pun mesti dengan ilmu. Tak ada ilmu tak boleh berjaya. Kan? Contoh kita nak buat bercucuk tanam, mesti ada ilmu cara cucuk tanam. Dengan bajanya, dengan airnya, macam mana nak letak, macam mana nak siram, macam mana banyaknya, kuantitinya, macam mana apa semua ni. Bukan boleh bubuh macam tu je. Ambil apa ni, tanam cabai Melaka tu, mereka kata baja ti ayam bagus. Bubuh ambil sugu ni, buh baja ti ayam. Mampus habis cabai tu kan. Panas cabai satu bak, panas ti ayam satu bak. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Begitu juga orang nak kepada akhirat dengan ilmu juga. Realitinya macam itulah. Kita tengok hari ni kalau orang tak belajar nak bab-bab ibadat, dia tak boleh nak buat. Ada satu surah dulu ni, saya sebut sini pun. Ada satu surah di daerah Taiping kita dulu ni. Saya dengar cerita. Sembahyang hari bulan Ramadan, surah tu tutup. Tak buka. Pasal apa? Pasal tok imam tak hafal surah, nak bawa tarawih tak hafal. Surah-surah ni pun bukannya wajib, sunat je. Bacalah surah apa pun tak apa. Berulang-ulang pun tak apa surah. Hatta kalau tak baca surah pun sah. Kan?
waladdallin amin. Allahu akbar pun sah semayangnya kan. Tapi disebabkan jahil, ilmu tak ada, jadi tutup surah tu pergi semayang tempat lain. Ada cerita macam tu. Allah, kita duduk di tepi ni segan lah, betul ke tak kan? Tapi saya tak katalah betul ke tak kan, tapi cerita tu kemungkinan betul. Kadang tu imam silap ayat kan. Patutnya baca alam tarakai, pergi baca li'ila fi Quraisyin. Tak payah tegur li'ila pun dia juga tu kan, baca lah ayat apa pun. Cuma takut sakit pergi silap rakaat je. Maklumlah 20 rakaat ni dah makan buka puasa pula. Bila makan kuat sikit, lebih sikit, mata pun dah kuyu, akal pun duk fikir nak tidur, mengantuk, letih. Semayang pun tak apa nak elok dah. Biarlah Tok Imam nak baca surah apa pun, baca lah. Duk bertengkar, Tok Imam baca alam tara li'ila fi Quraisy di belakang. Tok Imam berhenti. Lagi alam tara kaifa fa'ila fi Quraisy. Makmum belakang tu kan. Imam tu kata kuasa alam tara kai ni li'ila fi Quraisy. Dia adalah kan. Jadi tak apalah tu imam baca alam tara kai walaupun li'ila fi Quraisy kan. Cuma kita kena jaga rakaat sudah. Jangan pergi lajak sampai 3, jangan pergi kurang jadi 1. Tu kita tegurlah. Baca-baca tak ada masalah. Jadi disebabkan kejahilan kita, itu baru tentang masalah surah, dalam masalah bab sembahyang. Macam mana pula dalam masalah bab ibadat-ibadat yang lain, muamalat, bab jual beli, bab munakahat, bab nikah kahwin. Kalau kita mengajak bab nikah kahwin ni, yang dah kahwin tu bukan nak dengar dah, dia kata aku bukan nak kahwin dah. Kan? Tak, tuan-tuan kalau baca bab nikah kahwin ni, tuan-tuan kata tak kahwin, tuan-tuan ada anak tak? Perempuan, ada anak. Tu nak jadi wali, kena menikah bab nikah kahwin. Kalau nak menikah, saksi tak ada, tuan-tuan ni saksi bab nikah kahwin. Dan kita dah menikah ni pun nak kena belajar juga. Kadang-kadang perkataan kita tu jadi zihar. Kan? Kadang perkataan kita tu jadi talak kinayah. Kan? Jadi benda-benda macam ni kena belajar juga, bukan kata tak payah. Jadi ilmu banyak, bab jinayat begitu juga, semua kena belajar belakalah. Apatah lagi bab semayang tuan-tuan kan. Kita duk amalan kita yang sehari-hari ni. Kan? Kita belajar bab semayang ni lama dah. Tetapi perkara yang kita belajar tu belum lagi berlaku. Belum lagi berlaku. Contohnya dalam kitab kata apabila seseorang meninggalkan tahiyat awal, hendaklah sunat ia sujud sahwi. Apabila sesuatu meninggalkan tahiyat awal, apabila imam meninggalkan tahiyat awal, hendaklah makmum tu wajib mengikut meninggalkan tahiyat awal. Pernahkah kita jumpa tu imam tinggal tahiyat awal? Kalau ada pun mungkin sekali dua dah kot. Ke tak pernah tengok tu imam tinggal tahiyat awal. Ataupun apabila meninggalkan imam akan membaca kunut. Kan? Kita dah baca dah. Tapi pelaksanaan praktiknya belum lagi buat. Jadi bila kita mengulang-ulangkan kembali ilmu tu, jadi dah lekat. Kalaulah berlaku, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah kita. Sebab apa? Kita dah berulang-ulang dah dalam bab itu kan. Kemudian dalam surah An-Nahl ni juga dalam ayat An-Nisa ni juga yuraun lagi jelas. Ayat ni lagi jelas, dia kata yuraunan nas, memperlihatkan akan manusia juga. Jangan kita buat kerana manusia. Kalau buat kerana manusia, habis pahala, tak ada. Kemudian surah An-Nahl ayat 96. Sebenarnya apa? Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang, lenyap, dan apa yang ada si Allah tu tetap kekal. Dan sungguhnya kami membalas orang-orang sabar dengan memberi pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan.
Apa yang ada pada kamu tu akan hilang dan lenyap. Maknanya kita ni nak buat kerana orang, nak buat kerana nak show kepada orang, ibadat kepada orang ni, makhluk yang nama manusia ni bukan ada apa pun. Kan? Dia bukan boleh apa pun dengan kita pun. Walau sehebat mana pun makhluk yang nama manusia ni, dia akan binasa juga. Wa ma indakum yanfadu. Yang kamu nak pergi buat dekat dia, kerana si fulan tu, dia pun akan binasa macam kamu juga. Wa ma indallahi baq. Di sisi Allah tu kekal. Maknanya kalau kamu lakukan ibadat di sisi Allah, pahala tu kan kekal besok sampai di akhirat, dia akan memberi manfaat. Kita buat ibadat kerana manusia itu tak boleh bagi sesuatu pun pada kita pun, tak ada pun. Kita fikir kan, aku buat kerana dia. Apa dia boleh bagi? Benar tak boleh bagi apa? Dia bagi aku pangkat, jawatan, dia bagi aku kerja, dia bagi aku tu. Ya, betul ke tu? Dia bolehkah bagi kita kerja kalau kita buat ibadat, kita buat, saya buat ni kerana kamu. Saya buat kerana kamu. Saya sembahyang ni kerana kamu. Kata ni kita, saya buat sembahyang kerana kamu, bukan kerana Allah. Saya sembahyang kerana kamu. Baik. Boleh tak dia bagi kita kerja kalau kita itu buta? Kalau kita itu cacat, tak boleh bagi. Saya buat sembahyang kerana kamu, bukan kerana Allah. Boleh tak dia bagi kekayaan kalau dia pun bukan kaya? Sebab manusia tak ada apa. Kekayaan yang ada pada dia, Allah yang bagi. Ilmu yang ada pada dia, Allah yang bagi. Kuasa yang ada pada dia, Allah yang bagi. Jadi kalau kita kata dia yang boleh bagi, bukan Allah, itu salah. Saya ingat dulu orang kerja kilang dulu tuan-tuan, dia mari jumpalah. Dia kata, ustaz, kami ni tak boleh bayar Jumaat. Pasal kalau sembahyang Jumaat kami kena bayar duit. Kan? Makna kalau kami sembahyang ni, jadi kami tak pilih sembahyang. Kami taat kepada majikan lah. Saya kata, majikan kamu tu, dia bagi kamu kerja tu pasal apa? Pasal kamu ada kaki kan? Pasal kamu ada tangan? Pasal kamu ada mata? Pasal kamu tengok? Kamu, siapa yang bagi telinga kepada kamu tu? Majikan ke? Kaki tu majikan ke? Akal tu majikan bagi ke? Tidak, Allah yang bagi. Kamu boleh beli tak kaki kamu dengan harga RM30, RM3,000? Kamu boleh beli ke mata kamu dengan harga RM1,000? Tak boleh. Kalau kamu taat kepada majikan, Allah Ta'ala kata, tak apa, kamu tak mau taat kepada aku tarik mata. Majikan tu nak terima lagi tak kerja kamu? Dia takkan terima dah. Allah Ta'ala kata, baik, kalau gitu aku tarik kaki kamu jadi cacat. Majikan tak terima lagi tak kamu kerja? Tak terima dah. Malah kena ingat gitu. Ingat bahawasanya yang begitu Allah kata. Kita bukan buat kerana manusia, tapi buat kerana Allah Ta'ala. Sebab bila Allah Ta'ala kata, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kunna, bahwasanya Allah Taala akan membalas pahala bagi orang yang lebih sabar itu lebih baik daripada kan apa yang mereka telah kerjakan. Sabar tu maksudnya kita tak nampak Allah bagi, tapi sebenarnya bukan tak nampak, cuma kita buat tak nampak. Tuan-tuan ingat tak masa kita lahir dulu ni kan, kita sempat lagi tak buat ibadat dengan Allah Taala. Kita lahir dulu ni tak sempat lagi keluar dia kuang tu, tak ada lagi nak semayang apa semua ni, tapi Tuhan dah bagi dah rezeki kita, tarik nyawa, tarik oksigen kita, keluar karbon dioksida. Tuhan dah bagi dah kita boleh bergerak, Tuhan dah bagi dah kita boleh minum susu. Makna kita belum lagi khidmat dengan Allah, Allah dah bagi dah. Berapa lama Tuhan bagi kat kita tu, dengan susunya, dengan nasinya, dengan apa semua ni. Sampailah kita umur 13, 14, 15 tahun, barulah kita boleh
dapat beribadat dengan Tuhan baru semayang. Berapa belas tahun tu Tuhan bagi dulu. Tiba-tiba kita nak kata Tuhan tak bagi apa. Pasal pahala tak nampak. Sedangkan hari ni kalau kita cerita nikmat, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Taala, saya tak boleh hitung. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Walhamdulillah.